Assalamualaikum guys. Hai korang. Lama dah tak bersua cinta je gitu. Mesti korang rindu kan dengan suara saya ni? Tak adalah. Saya rasa tak mungkin lah korang rindu kan. Okay, hari ni malam ni saya nak share sikit pasal satu topik. Tiba-tiba je idea kan. Lately ni tak ada idea sebab tu lah tak bunyi. So hari ni tiba-tiba ada idea nak buat topik lah pasal sakit atau heartbroken. Okay, sakit ni saya tak spesifik. Saya cakap pasal sakit COVID-19, bukan itu, okay? Walaupun kita tengah PKP sekarang, bukan saya cerita pasal sakit COVID tu, okay? Sakit dan heartbroken ni, dia pasal bukan je secara generally lah. Aduh, dah tersasul dah. Secara generally, okay? Bukan spesifik soal cinta ke apa ke, kan, tak. Okay, and I'm very sure that korang kat luar tu mesti pernah rasa perasaan ni. Okay, tak semestinya korang single, korang tak pernah couple before ni, korang tak pernah rasa benda ni. Okay, tak. Okay, saya tak spesifik cakap pasal percintaan. Okay, kadang-kadang bila korang rasa kegagalan dalam hidup pun, itu pun korang pernah, itu pun salah satu sakit atau heartbroken yang korang pernah rasa. Okay, apa yang saya nak share malam ni pasal sakit dengan heartbroken ni. Okay, everyone pernah rasa benda ni kan. Okay, mustahil tak pernah rasa. Dan sangat-sangat mustahil kalau diorang cakap tak pernah rasa. Okay, kegagalan dalam hidup pun kira satu heartbroken bagi diorang yang dah berusaha untuk ke arah tu tapi tak dapat. Okay, samalah macam cinta kan. Kita dah sehabis baik cuba untuk pikat hati dia, cuba yang terbaik untuk jadi yang terbaik untuk dia, tapi lalas dia tinggalkan kita kan. Kita tak dapat cinta dia. So samalah tu, lebih kurang. Okay, cuma beza dia apa yang korang kejar tu is something yang abstract, yang nampak. Tapi kalau cinta ni dia soal hati. So korang tak dapat nak paksa untuk dapat lah. Okay, kalau sukses dalam hidup tu, itu adalah choice dalam hidup korang. Okay, kalau korang tak usaha, korang terus give up, korang memang takkan dapat lah. Tapi kalau cinta ni dia mempersoalkan hati dan perasaan seseorang yang korang sayang tu, korang paksa untuk dia sayang korang balik tapi tak dapat, tak payahlah. Okay, just let go. Okay, so benda ni lah saya nak bincang malam ni sebenarnya. Okay, saya pernah rasa sakit dan saya pernah rasa heartbroken, and everyone pernah rasa tapi tak tahu macam mana nak overcome, aka macam mana nak move on gitu. Okay, saya tak ada tips macam mana nak move on bila heartbroken, bila sakit ni. Sebab saya tak tahulah apa definisi move on ni sebenarnya. Sebab kadang saya tengok orang move on tapi masih ingat kat ex. Okay, ada yang move on memang move on gila lah. Move on macam memang gila-gila punya move on lah, langsung tak ingat ex dia. Tapi bila tiba-tiba muncul ex, alamak, rasa macam terhalang lah. Tiba-tiba rasa tu datang balik lah. Okay, tang mana yang move on tu? Okay, so saya pun tak faham definisi move on ni sebenarnya. Okay, and then banyak orang mempersoalkan bila dah heartbroken ni kena self healing. Okay guys, self healing ni dia boleh tau. Tapi kalau korang tak ada strong heart, tak ada hati yang kuat, tak ada keyakinan yang kuat, korang memang takkan dapat. Okay, self healing ni memang takkan lah. Saya bagi tahu. Okay, susah sangat. Dia dah lah korang heartbroken kan. Okay, and then korang nak self healing lagi. Kalau korang betul-betul kuat, okay lah, dapat lah overcome. Tapi kalau tak, makin teruk heartbroken tu, makin teruk rasanya. Okay, so selalunya saya baca lah dalam Twitter ke, Facebook ke, kan, mana-mana ke, Instagram ke kan. Bila dah heartbroken ni, itulah cara nak motivate diri tu, cara nak move on tu, macam-macam lah cara. Macam bisikan diri,
fikir pasal future, and then apa lagi, buat kerja lah, apalah, apa-apa, ataupun cari pengganti ke kan. So bagi saya okey lah tips-tips tu kalau korang nak cuba try. Okay, nak cuba, dah cuba try lagi. Okay, kalau korang nak try boleh je, tak ada masalah. Tapi kalau nak minta tips saya lah kan, kalau saya heartbroken, pada fasa yang pertama tu memang sangat sukar lah bagi saya nak buat. Sebab yalah, kita dah sayang kat seseorang, lepas tu dia buat tak hargai kita pula. So it's really hurt lah. Macam kita belajar kan, kita dah habis sebaiknya kita belajar semua ABC semua sampai Z kita belajar, tapi tiba-tiba keluar exam, yang keluar exam 1, 2, 3, bukan A sampai Z yang kita belajar tu. So macam dia, feeling dia macam tu lah, rasa dia. Okay, feeling kalau kita exam tu antara kita dengan paper. Okay, kalau cinta antara manusia dengan manusia, macam tu lah. Tapi feeling dia sama lah, tapi beza dia kalau dengan manusia ni kita tak dapat nak macam mana, kita tak dapat nak harapkan yang terbaik lah daripada dia. Okay, and kita tak dapat nak harap yang he or she is the right one. Okay, tapi kalau bila bab kerja ke ataupun kehidupan, kalau korang cuba sedaya upaya dengan keyakinan diri, korang akan dapat. Okay, harapan korang akan dapat juga. Okay, yang pastinya support lah dengan doa-doa korang supaya korang dapat hasil ke arah tu. Tapi kalau soal cinta ni, benda ni dah ditentukan oleh Allah SWT. Okay, ketentuan pertemuan jodoh di tangan Allah. Korang tak dapat nak lawan lah. Okay, memang takdir. So bagi yang heartbroken ni, saya nasihatkan jangan terlalu depression lah. Okay, distress. Macam try to find any motivation things. Macam dengar video-video yang motivate korang. Jangan, boleh lah dalam seminggu ke korang menangis, menangis macam tu kan dalam bilik. And then lepas tu korang rasa lega kan, rasa lega. And then dah lepas tu memanglah susah nak lupa kan. So sebab tu lah ada orang keluar tips macam mana nak move on. Okay guys, move on ni bukan senang. Okay, bukan senang. Saya cakap self healing pun susah, apatah lagi move on. Okay, satu benda je saya bagi tahu. Orang yang tak dapat move on dan orang tak dapat heal ni, sebenarnya korang tak dapat lepaskan seseorang dengan keredaan, tahu tak? Okay, semua orang boleh lepas, semua orang boleh tinggalkan, semua orang boleh bela macam tu je. Tapi tak ada orang yang boleh nak lepaskan seseorang tu dengan keredaan. Maksud saya kat sini, contohlah korang couple, okay, dia buat hal, dia curang dengan korang, tapi korang masih sayang kat dia. Tapi korang terpaksa tinggalkan dia sebab that is the way, that is the best way untuk dia berubah. Okay, and then ataupun dia lebih pilihkan perempuan tu, contoh lah. Okay, tapi korang kena lepaskan dia dengan hati yang redha. Maksudnya korang nak maafkan dia, tak ada simpan dendam sekalipun, tak ada pendam apa-apa, sakit hati pun tak. InsyaAllah, saya bagi tahu korang akan heartbroken, tapi lepas tu korang akan okey. Okay, saya nasihatkan jangan ada simpan dendam, jangan ada simpan sakit hati dengan ex korang. Okay, ni spesifik pasal cinta lah. Tadi dah cerita pasal berjaya dalam hidup kan. Okay, ni spesifik pasal cinta. Kalau korang ada ex, jangan benci ex korang. Okay, ingat dia pernah sayangkan korang, walaupun dia tak hargai korang, tapi ingat dia pernah bagi kasih sayang dekat korang. And untuk
revenge orang macam tu, korang kena hargai dia balik. So dia akan rasa bersalah tau. Mungkin dia tak rasa sekarang lah, tapi bila dia kehilangan orang depan mata dia tu, nanti dia akan rasa bersalah sebab dia buat korang macam tu. Okay. So bagi yang heartbroken ni, janganlah macam terlalu terasa sangat. I mean, jangan terlalu ikutkan perasaan sangat lah. Okay. Try to calm yourself and find a solution to overcome that feelings. Okay, jangan macam biar je perasaan tu. Okay, memang takkan reda lah. Memang takkan lega punya. Okay, setiap masalah mesti ada penyelesaiannya. Okay, tak kisahlah masalah tu soal hati, tapi setiap tu pasti ada jalan dia. Okay. And setiap jalan tu tak semestinya lengang tau. Mesti ada halangan. Tak kisahlah roadblock ke, roundabout ke, simpang empat ke, mesti ada halangan. So korang kena fikir macam mana nak macam mana nak kira overcome that halangan lah. Okay. So itu saja yang saya nasihatkan bagi yang tengah heartbroken ke ataupun tengah sakit sekarang ni. Tak kisahlah korang sakit apa, yang penting jaga diri, jangan sakit COVID-19. Okay. So stay at home, pesanan khidmat masyarakat. And enjoy your listening. Thank you for listen. Siapa-siapa yang ada dengar saya punya channel daripada saya punya tele, thank you so much. And then try lah bagi feedback ke apa ke kan. Okay, thank you. And that's all from me. Thank you and Assalamualaikum.